Okay, Assalamualaikum, hi everyone. Okay, now Madam nak terangkan jawapan bagi exercise on page 11 of your manual. Okay, actually exercise ni kita dah pernah buat dah sebelum ni. Okay, kita dah buat bahagian effect. Okay, so now Madam nak discuss on bahagian double entry. Okay, so sebelum ni kita dah buat dah untuk effect. So now kita nak buat double entry untuk each transaction. Okay, so kita tengok sebelum tu kita ingat kembali. Okay, sebelum kita buat double entry, kita recall balik. Okay, accounting equation ada law. Okay, ada law. So ada ni adalah debit items. So kalau dia meningkat, okay, kalau asset, drawing dan juga expenses meningkat, kita kena debitkan dalam akaun-akaun yang berkenaan. Tapi kalau dia berkurang, kita kena kreditkan. Okay, kalau asset, drawing, expenses berkurang, kita kena kreditkan. Okay, manakala law berada di sebelah kanan accounting equation, so law merupakan credit items. So kalau law ni meningkat, okay, liability, owner's equity dan juga revenues meningkat, kita kena kreditkan dalam akaun-akaun yang berkenaan. Tapi kalau dia berkurang, kita kena debitkan. Okay, so kita tengok transaction yang pertama ni. Okay, started a business with RM20,000 in the bank. Memulakan perniagaan dengan modal sebanyak RM20,000 di dalam bank. Okay, yang ni owner lah yang memulakan perniagaan. Owner ni dia terus masukkan RM20,000 ke dalam bank account perniagaan. Okay, so effect dia kita dah bincang dah sebelum ni. Increase asset dan juga increase owner's equity. Okay, so kalau asset increase, kita kena debitkan. Kita debitkan apa? Cash at bank. Sebab owner terus masukkan duit dalam account bank perniagaan. Okay, so kita kena debitkan cash at bank. Alright, and then effect yang kedua adalah owner's equity juga meningkat. Owner's equity ataupun capital meningkat. So ingat kalau law meningkat, okay, kita kena kreditkan. Okay, so kita kena kreditkan account capital di sini. Kita jangan kreditkan account owner's equity. There is no owner's equity account. Yang ada adalah account capital. Okay, account owner's equity tak ada. So kita kena kreditkan account capital. Alright. So untuk transaksi yang kedua, bought stationery by cash RM100. Beli alat tulis secara tunai sebanyak RM100. So effect dia yang kita dah buat sebelum ni, increase expenses, decrease asset. Okay, so kalau expenses meningkat, ingat kalau ada meningkat, kita kena debitkan. Okay, dan asset berkurang, kalau asset berkurang, kita kena kreditkan. Okay, dalam akaun yang berkenaan. So dekat sini expenses meningkat, so kita kena debitkan account stationery expense. Okay, so expense tu kita kena letakkan nama yang spesifik untuk expense tersebut. So dekat sini expense tu adalah stationery. Okay, so kita letakkan stationery expense. And then asset, kalau asset berkurang, kita kena kreditkan. Okay, so kita kena kreditkan apa di sini? Cash in hand. Okay, sebab apa ni? Bila kita beli stationery ni, kita bayar menggunakan cash, menggunakan tunai. Okay, so duit kita berkurang. That's why kita kena kreditkan cash in hand. Alright. Yang ketiga, paid insurance by check RM2,000. Okay, bayar insurans menggunakan cek. Okay, sebanyak RM2,000. So effect dia increase expenses, decrease asset. Okay, so kalau expenses increase, okay, ingat kalau ada meningkat, kita kena debitkan. Okay, dan seterusnya asset berkurang. Okay, kalau asset berkurang, kita kena kreditkan. Okay, kalau ada berkurang, kita kena kreditkan. So expense meningkat, kita debit. Kita debit apa? Insurance. Ataupun insurance expense. Nak tulis insurance pun boleh. Insurance expense pun boleh. So kita kena debitkan sebab expense meningkat. Alright. So kenapa expense meningkat? Okay.
Sebab bila kita ada bisnes, kita perlu bayar bermacam-macam perbelanjaan, kan? Ni kita kena bayar insurans, kan? Tapi kalau kita tak ada perniagaan, sebelum kita buka perniagaan, kita tak perlu bayar pun insurans. Tapi now, bila kita dah ada bisnes, kita kena bayar bermacam-macam perbelanjaan. Okay? Contoh macam belanja insurans. Kemudian ada juga belanja-belanja lain macam belanja sewa, okay? Belanja elektrik, belanja gaji. Okay? Sebelum kita ada perniagaan, kita tak perlu bayar apa-apa perbelanjaan, kan? So now bila ada perniagaan, perbelanjaan kita akan meningkat, kan? Contohnya belanja insurans meningkat. So kita debitkan kat sini insurance expense. Alright, and then bila aset berkurang, kita kena kreditkan. So kita kreditkan apa di sini? Kita kreditkan cash at bank. Sebab duit dalam bank yang berkurang, duit kita dalam bank yang berkurang di sini, okey. So kenapa duit dalam bank yang berkurang? Sebab kita bayar menggunakan cek, okey. Bila kita bayar menggunakan cek, okey, duit kita dalam bank akan berkurang, okey. Sebab cek ni dia relate dengan duit kita ataupun cash kita dalam bank. So kalau kita membuat bayaran menggunakan cek, so duit dalam bank kita akan ditolak. Duit dalam bank kita akan berkurang. Alright, next. Transaction seterusnya. Okay. Receive RM20,000 loan by check from public bank. Okay. Kita terima 20,000 pinjaman. Okay. Pinjaman berjumlah 20,000 dalam bentuk cek daripada public bank. Okay. So effect dia. Okay, yang ni kita dah bincangkan sebelum ni, increase asset dan increase liabilities. Okay, so macam mana kita nak record double entry, okay, untuk transaction ni. Okay, increase asset kita kena debitkan, increase liability kita kena kreditkan. Okay, so kalau law meningkat kita kena kreditkan, ya. So asset yang meningkat tu asset apa? Cash at bank. Okay, so kita kena debitkan cash at bank lah di sini. Kenapa? Sebab kita terima pinjaman tu dalam bentuk cek, kan? So bila kita dapat cek daripada bank, kita kena masukkan cek tu ke dalam bank. Kita kena depositkan cek tu ke dalam bank kita, kan? That's why cash at bank kita meningkat, kan? So kita kena debitkan cash at bank. And then liability meningkat. Bila liability meningkat, kita kena kredit. Kreditkan apa? Bank loan. Ya? Sebab liability tersebut adalah pinjaman bank. Kan? Pinjaman daripada bank. So, kita kena kreditkan bank loan. Okay? And then, transaction yang kelima, purchase second hand computer worth RM1,500 by cash. Okay? Kita beli komputer second hand, komputer terpakai bernilai 1,500 menggunakan tunai. Okey, so effect dia increase asset. Okey, asset apa yang increase di sini? Komputer, sebab kita beli komputer baru. Bukan komputer barulah, komputer terpakai. Okey, tapi aset komputer kita tetap meningkat lah, kan? Di sini aset kita meningkat sebab kita beli komputer. Okay, kita beli komputer, so aset komputer kita meningkat. Tapi bukan komputer yang baru sebenarnya, kan? Komputer second hand. Tapi sebelum ni kita tak ada komputer. Now kita dah ada komputer. Alright, so aset komputer kita meningkat. Kemudian aset lagi satu berkurang. Okay, efek dia lagi satu adalah aset kita yang lain akan berkurang. Aset apa yang berkurang? Okay, cash in hand. Okay? Sebab kita beli komputer tu kita bayar menggunakan cash. Kan? So that's why asset cash in hand berkurang. Alright. So macam mana kita nak record double entry untuk transaction ni? Okay, bila asset meningkat kita kena debitkan. Okay, debitkan apa? Komputer lah. Okay, sebab asset komputer kita yang meningkat. Okay. And then bila aset berkurang, kita kena kreditkan. Okay, kita kreditkan apa? Cash in hand. Sebab cash in hand yang berkurang. Kan?
Okey. So, bila aset meningkat, kita kena debit. Bila aset berkurang, kita kena kreditkan. Okey, akaun yang berkenaan lah. Okey. So, transaction yang berikutnya, owner injected more capital into the business bank account worth RM35,000. Okey. Owner injected more capital. Owner memasukkan lebih banyak modal. Okey, injected tu maksudnya memasukkan lah. Memasukkan lebih banyak modal ke dalam perniagaan, ke dalam akaun bank perniagaan, okay, bernilai RM35,000. Okay, owner membawa masuk modal tambahan, okay, modal tambahan ke dalam akaun bank perniagaan berjumlah RM35,000. Jadi efek dia, okay, aset meningkat dan owner's equity ataupun capital juga meningkat. Okay. So macam mana kita nak record double entry, okay, for this transaction? So aset meningkat, kita kena debit. Debit apa? Cash at bank. Okay. Sebab owner dia masukkan terus modal tu ke dalam akaun bank perniagaan. Okay. So that's why kita kena debitkan cash at bank. Sebab duit dalam bank yang meningkat. Okay. Kemudian increase owner's equity. Ingat kalau owner's equity meningkat, kalau law meningkat, kita kena kreditkan. So kita kena kreditkan apa di sini? Capital. Okay, kita kena kreditkan capital. So kita tak boleh kreditkan owner's equity, sebab owner's equity tu bukan nama account. Okay, account bagi owner's equity kita panggil sebagai capital account. Capital account adalah account bagi owner's equity ataupun equity pemilik. Alright. So bila owner's equity meningkat, kita kena kreditkan account capital. Alright. And then transaction yang seterusnya. Okay. Business deposited 15,000 cash into a bank account. Okay. Business memasukkan 15,000 tunai ke dalam account bank. Maksudnya dia transfer lah. Bukan dia transfer. Dia depositkan. Dia depositkan tunai ke dalam account bank perniagaan. Okay. So efek dia dekat sini, asset increase, asset decrease. So asset apa yang increase? Asset cash at bank. Okay. Duit dalam bank meningkat. Okay. Asset apa yang berkurang? Cash in hand. Okay. Asset cash in hand berkurang. Alright. Sebab kita masukkan duit yang kita pegang ke dalam akaun bank perniagaan. Okay. So asset yang kita pegang berkurang. So macam mana kita nak record double entry? So kalau increase asset, okay, kita tahu bila ada meningkat, kita kena debitkan. Debitkan apa? Cash at bank. Sebab duit dalam bank yang meningkat. Okey, lepas tu bila aset berkurang, kita kena kreditkan. Okey, aset apa yang berkurang tu? Aset cash in hand. Alright. So that's why kita kena kreditkan cash in hand. Alright. Seterusnya, okay, transaction yang ke-8, receive dividends from PNB worth RM6,000 by check. Okay, kita terima, bisnes terima dividen, okay, daripada PNB, Permodalan Nasional Berhad, okay, bernilai RM6,000 dalam bentuk cek. Okay, so efek dia dekat sini adalah aset meningkat. Okay, aset apa yang meningkat? Cash at bank. Sebab kita terima cek. Kita terima cek. So, cek tu kita perlu masukkan ke dalam bank. That's why cash at bank kita akan meningkat. Okay, and then revenue juga meningkat. Okay, so revenue di sini merujuk kepada dividen yang kita terima. Okay, so dividen receive adalah revenue ataupun hasil kita. So, bila kita terima dividen, dividen ni adalah hasil pelaburan. Hasil daripada pelaburan. So, bila kita terima dividen, hasil kita akan meningkat. Okay, so macam mana kita nak record for double entry? Okay, bila aset meningkat, kita kena debitkan. Debitkan apa? Cash at bank lah. Okay, sebab duit dalam bank kita meningkat. Okay, kemudian revenue meningkat, kita kena kreditkan. Ingat, kalau law meningkat, kita kena kreditkan. So, kita kena kreditkan apa di sini? Kreditkan dividend receive. Okay, so hasil yang meningkat di sini adalah hasil dividen. That's why kita kena kreditkan dividend received.
Okay, dividen diterima. Alright. Okay, last transaction, owner withdrew business cash RM 200 for his own use. Okay, owner mengeluarkan duit perniagaan berjumlah RM200 untuk kegunaan peribadi. Okay, untuk kegunaan peribadi. So, dia punya efek dia adalah owner's equity berkurang. Okay, owner's equity ataupun modal berkurang sebab owner ambil balik modal dia daripada perniagaan. Kan? Owner ambil balik modal dia daripada perniagaan. That's why owner's equity ataupun capital berkurang. Ataupun kita boleh kata juga drawing meningkat. Kan? Okay, bila owner keluarkan tunai daripada perniagaan, maksudnya drawing, ambilan oleh owner meningkat, drawing meningkat. So kita boleh kata owner's equity berkurang, okay, equity pemilik ataupun modal berkurang, ataupun kita boleh cakap yang drawing, ambilan meningkat. Alright, ambilan meningkat. So ambilan juga okay, akan mengurangkan modal perniagaan. Sekiranya owner ada ambil aset daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi, kan, modal perniagaan ataupun equity pemilik akan berkurang. Sebab apa-apa saja ambilan yang dibuat oleh owner akan mengurangkan modal. Mengurangkan modal perniagaan ataupun mengurangkan equity pemilik. So bila equity pemilik berkurang, okay, ingat kalau law berkurang, okay, owner's equity berkurang, kita kena debitkan. Okay? Ataupun kita boleh bayangkan juga drawing meningkat. Okay? So kalau drawing meningkat, ingat drawing ni di sebelah kiri ada, kan? D ni adalah drawing. So bila drawing meningkat, kita kena debitkan. Right? Debitkan apa? Debitkan drawings account. Okay? Bila ada ambilan, kita kena debitkan drawing account. Drawing ni adalah ambilan, ya. And then kalau aset berkurang, okay, aset berkurang, kita kena kreditkan. Okay, ni madam terlupa nak tulis kredit dekat sini. So kita kena tulis kat sini kredit, ya. Kredit apa? Cash in hand. Sebab sebab aset cash in hand yang berkurang. Okay? Sebab owner keluarkan duit perniagaan untuk kegunaan peribadi. Kan? So, cash in hand perniagaan berkurang. That's why kita kena kreditkan account cash in hand. Alright. So, itu saja untuk exercise page 11 of your manual. Alright. Thank you so much. Assalamualaikum.